Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita tengok hari ini kapal terbang bila dia turun, dia memerlukan brake. Yang memberhentikan sistem brake tu ialah salah satunya adalah sistem hidrolik. Jadi saya nak ceritakan tentang cecai hidrolik kepada anda semua. Yang pertamanya, fungsi cecai hidrolik itu sendirilah. Okey. Pertamanya, dia memindahkan kuasa dari pedal brake ke komponen-komponen brake melalui pipeline dengan bantuan master silinder dan slave silinder. Cecai hidrolik juga memindahkan kuasa enjin ke unit transmisi auto bagi kenderaan automatic transmission. Dan di dalam sistem steering yang menggunakan kawalan kuasa, hidrolik itu digunakan untuk menggerakkan roda ke kiri dan ke kanan. Cecai hidrolik juga digunakan sebagai penyerap hentakan dalam sistem gantungan yang diletakkan di dalam shock absorber atau penyerap hentak. Ia juga bertindak sebagai pelincir bagi memastikan komponen-komponen yang bergeser tidak haus dengan mudah. Macam lain pula. Kita teruskan dengan advantages atau kebaikan hidrolik sendiri. Okey, secara hidrolik mudah dikawal kalau sebab, dan dia juga akan mendapat mengangkat beban yang berat secara terkawal. Jadi hidrolik ini juga digunakan sebab dia mengendalikan kerjaan dengan pantas dan juga dengan precise. Hidrolik juga menghasilkan daya yang tinggi dengan menggunakan elemen-elemen yang kecil. Kalau kita tengok kita punya 4 push atau 2 push, dia boleh mengangkat atau menjulang kenderaan seberat lebih kurang 2 tan. Sedangkan daya tekanan yang dibagi hanyalah sedikit. Okay. Teruskan. Yang lain pula. Okey, mengenai keburukan hidrolik, cecai hidrolik ni ada kelemahan dia. Dia mengakibatkan pencemaran, dan apabila kemalangan boleh menyebabkan kemalangan juga akibat kebocoran minyak. Contohnya, jika hose kita bocor dia punya silinder, mana kenderaan yang dijulang tu akan turun. Ini mengakibatkan keselamatan. Dia juga sensitif pada habuk lah. Bila kita kena habuk, dari ini dia akan menjadi lebih likat. Tekanan tinggi pada pump hidrolik dia boleh menyebabkan kemalangan jika dia burst dia punya seal. Ini mengakibatkan kemalangan yang tidak disangka-sangka lah. Benda hidrolik juga sensitif terhadap perubahan suhu. Performance komponen tu mungkin akan berkurangan jika suhu berubah dengan ketara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Okey, sekarang ni pada video kali ini saya Cikgu Aisyah, cikgu yang mengajar mata pelajaran sains tingkatan 4 tingkatan 5.
akan berkongsi dengan anak-anak mengenai bab 5, tingkatan 5, masih lagi topik gerakan, iaitu mengenai pengaplikasian prinsip sistem hidrolik dalam kehidupan kita seharian. Baiklah anak-anak, ini adalah muka Blaise Pascal, di mana Blaise Pascal ni adalah merupakan seorang saintis yang menerangkan tentang prinsip tekanan. Malah nama beliau digunakan dalam unit tekanan Pascal kan. Dan kita juga ada seorang lagi saintis Islam yang dipanggil sebagai Abu Al-Fatah Abdul Rahman Al-Mansur Al-Kazini, di mana beliau merupakan seorang ahli fizik Islam yang terkemuka yang menerangkan tentang tekanan. Okey, so anak-anak sebenarnya tekanan kita dah belajar dalam bab yang sebelum ini, iaitu tekanan yang kita lihat bertindak ke atas pepejal. Dengan takrifnya, tekanan ialah daya yang dibahagikan dengan per unit luas, betul tak? Okey, so sekarang ni itu adalah pada pepejal ya anak-anak. So sekarang ni kita akan tengok pula prinsip tekanan dalam satu sistem, iaitu sistem cecair ataupun sistem bendalir. Apa beza cecair dan bendalir? Bendalir ni adalah merupakan cecair ataupun udara. Okey, so sebenarnya sistem hidrolik ni lebih meliputi kepada bendalir. Cuma kebanyakan aplikasinya adalah lebih kepada cecair. Apa perbeza prinsip hidrolik dan prinsip Pascal? Okey, sebenarnya prinsip sistem hidrolik ni adalah sama seperti prinsip Pascal juga. Tentang tekanan. So, apakah dia? Sistem hidrolik ni adalah atau prinsip Pascal sama sistem hidrolik. Prinsip sistem hidrolik ataupun prinsip Pascal adalah apabila suatu tekanan dikenakan kepada cecair yang terkurung, yang berada dalam suatu bekas. Okey, apabila tekanan dikenakan pada cecair atau bendalir berkenaan, pada mana-mana arah, maka tekanannya dipindahkan secara sekata. Mana-mana poin pun kita akan lihat tekanan itu sama sahaja, asalkan dia adalah bendalir. Okey, ini contohnya. Okey, let's say apabila kita tekan omboh ni, kita tekan dengan tekanan 10 Pascal. So anak-anak akan lihat air akan memancut keluar dari semua lubang dengan daya yang sama. So mana-mana bahagian di sini adalah dengan tekanan 10 Pascal. Anak-anak kena ingat macam ni. Kalau hidrolik ataupun prinsip Pascal, maka dia adalah berkenaan dengan cecair dalam satu bekas yang bertutup. Dan cecair tersebut mempunyai tekanan yang sama saja bila diberi tekanan pada mana-mana titik, mana-mana arah. Buktinya apabila bomba ditekan, anak-anak akan lihat air akan memanjut keluar dari semua lubang dengan daya yang sama. Kalau sini diberi 10 Pascal, kat sini keluar juga 10 Pascal. Okey, itu prinsip asaslah dalam sistem hidrolik. Okey, ini adalah contoh sistem hidrolik, sistem ringkas prinsip hidrolik, di mana dengan mengaplikasikan prinsip hidrolik ni, anak-anak boleh mengangkat beban yang lebih besar dia punya daya dengan menggunakan daya yang lebih kecil. Okey, contohnya kalau kita lihat prinsip pemindahan tekanan dalam cecair yang digunakan dalam operasi sistem hidrolik ni, kita lihat sistem dulu sebelum kita cerita tentang formula. Okey, di mana kita lihat ada dua omboh. Omboh yang kecil dan omboh yang besar. Omboh kecil belah kiri, omboh besar belah kanan. Dan of course, kita akan kenakan daya kita pada omboh yang lebih kecil. Dan beban yang lebih besar kita akan letak pada omboh yang lebih besar. Jadi di sini adalah omboh kecil, maka daya yang dikenakan adalah daya pada omboh kecil, dan ini A ni adalah area luas permukaan pada omboh kecil. Okey, manakala di sini adalah omboh besar, selalunya pada omboh besar ni kita akan letak tekanan, dan omboh besar ni of course lah mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Dan anak-anak ingat tadi dikatakan bahawa prinsip Pascal, prinsip hidrolik ini akan memindahkan tekanan yang sama dalam cecair ni pada semua arah. Maka tekanan pada omboh kecil adalah sama dengan tekanan pada omboh besar. Pressure tekanan pada omboh kecil
sama dengan tekanan pada ombak yang besar. Okey, bila kita tulis dalam bentuk formulanya, tekanan sama dengan daya, force, bahagi unit luas, divide by an area. So, apabila daya pada ombak kecil, kita bahagikan dengan luas pada ombak kecil, adalah sama dengan daya pada ombak besar dibagikan dengan luas pada ombak besar. Kenapa sama? Sebab prinsip Pascal dah menyatakan tadi bahawa tekanan adalah sama pada mana-mana titik dalam bendalir dalam sistem yang tertutup. So, kita boleh buat pengiraan sekarang. Agak-agaknya berapakah beban yang boleh diangkat dengan menggunakan daya 10 Newton? Dan anak-anak ingat kalau 10 Newton sama dengan 1 kilogram. So kalau kita kenakan daya 1 kilogram, berapa kilogram beban yang boleh diangkat? Okey, so masukkan sahaja dalam formulanya. F1 adalah 10 Newton, A1 adalah 1 cm persegi, A2 adalah 100 cm persegi dan F2 adalah apa yang kita nak cari. Okey, sekarang ni kita tengok formulanya lah macam mana. Kita lihat. Saya rasa anak-anak pun dah boleh mula kira. Okey, daya F1 10 Newton bertindak ke atas ombak kecil dengan luas permukaan A1 iaitu 1 cm persegi. So bila kita masukkan F1 dia 10, A1 dia 1, maka kita dapati tekanan pada ombak kecil adalah 10 Newton cm persegi. So di mana-mana bahagian dalam cecair ni, dalam sistem ini mempunyai tekanan yang sama iaitu 10 Newton cm persegi. Okey, sekarang anak-anak tengok dia tulis tekanan P1 10 Newton cm persegi telah dipindahkan secara sekata melalui cecair tanpa apa-apa perubahan. So di mana-mana titik sahaja anak-anak akan tengok tekanannya adalah 10 Newton cm persegi. Maksudnya pada ombak besar ni juga tekanannya adalah 10 Newton cm persegi. P1 sama dengan P2. Okey, so berapakah F2? Okey, berapa F2? Ni kita dah dapat dah. Tekanan adalah 10 Newton cm persegi kan? A2 dah ada bacaan. So, apa lagi? Masukkan sahaja dalam formula. Maka, tekanan pada ombak besar P2 adalah sama dengan tekanan pada ombak yang kecil P1. Sama. So, bila kita masukkan dalam formula, maka kita nak cari F2, F2 kita letak ke tepi, A2 ni kita bawa ke sebelah, daripada bahagi dia jadi darab silang kan? So 10 kali 100 kita dapat 1000 Newton. Maksudnya dengan menggunakan sistem prinsip hidrolik ni, prinsip sistem hidrolik ni terbalik, daya 10 Newton boleh angkat beban sebanyak 1000 Newton. Hebat tak? Dengan adanya prinsip sistem hidrolik ni, kita akan gunakan daya yang kecil untuk mengangkat beban yang lebih besar. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Bersedia dengan kalkulator masing-masing. Satu sistem hidrolik mempunyai dua ombak dengan luas permukaan 0.01 meter persegi ni yang kecil dan 1 meter persegi bagi ombak besar lah. Okay. Berapakah berat beban yang boleh dinaikkan oleh sistem ini jika daya yang dikenakan pada ombak kecil adalah 20 Newton? Okay. Kita dah tengok tadi prinsip sistem hidrolik kata tekanan adalah sama pada mana-mana arah. Jadi tekanan pada ombak kecil sama dengan tekanan pada ombak besar. Masukkan dalam formula. Okay. F1 kita ada 20 Newton. Kita dah ada luas permukaan masing-masing. Kita nak cari beban. So, masuk dalam formula. Okay. 20 Newton bagi dengan 0.01 meter persegi sama dengan 1 meter persegi F2. So, F2 kita selesaikan sebelah kiri ni. Kita dapat 2000 Newton. Maka, dengan daya 20 Newton dapat mengangkat beban 2000 Newton. Okay, so dengan adanya sistem hidrolik ni, pendek ceritanya, mudah ceritanya adalah kita gunakan daya kecil, kita dapat mengangkat atau memberi kesan kepada daya atau beban yang lebih besar. So, apakah aplikasi sistem hidrolik ni? Sebenarnya sangat banyak aplikasinya. Anak-anak kena ingat, kita nak angkat beban yang besar. Banyak sangat pekerjaan ataupun aplikasi
tentang mengangkat beban-beban yang besar ni. So antaranya adalah jack hidrolik. Jack hidrolik nak angkat kereta beban besar, mana daya kita nak angkat. Jadi kita gunakan jack hidrolik dengan menggunakan daya yang kecil, kita dapat angkat beban kereta yang besar. Brake hidrolik. Okey, bayangkan kalau kita nak tahan guna kaki kita sahaja. Roda kereta yang sedang bergerak, adakah kita mampu? Tetapi dengan menggunakan brake hidrolik, menggunakan daya yang kecil sahaja, kereta yang sedang bergerak laju dengan beban yang besar tersebut boleh berhenti. Hebat. Okey. Steering kuasa, power steering juga menggunakan prinsip sistem hidrolik ni. Begitu juga dengan pengorek, kerusi rawatan gigi dan lift garage. Okey, itu semua adalah aplikasi sistem hidrolik. Sekarang ni kita tengok dua. Kita akan tengok dua lah aplikasi sistem hidrolik ni. Pertama kita akan tengok pada jack hidrolik. Okey, bagaimana jack hidrolik ni bertindak? Pertama, apabila ombak kecil ditarik. Sebelum tu kita tengok dulu struktur. Okey, ini adalah takung cecair minyak brake. Minyak brake. Kemudian ada dia punya pengangkat dia. Kemudian ada ombak kecil. Ini adalah ombak kecil, ini adalah silinder kecil dan ada incap kawalan pada ombak kecil, pada silinder kecil. Kemudian ini adalah silinder yang lebih besar, okey. Dan ini adalah ombak besar beban atau kita kata kereta lah. Dan ada incap pelepas, incap pelepas. Dan cecair ini adalah minyak brake. So, apabila ombak kecil ditarik ke atas, ni pemegang ni, kita tarik ombak kecil ke atas, maka cecair dari takungan minyak brake ni akan masuk melalui incap kawalan sebelah kiri. Tarik sahaja ni ke atas, okey, maka cecair akan masuk dengan tekanan atmosfera melalui incap kawalan sebelah kiri ni, dia naik. Yang ni mesti lagi tutup, sebelah kanan tertutup. Ombak kecil kemudiannya ditekan. Kita dah tarik ke atas, kemudian kita tekan ke bawah. So, bila kita tekan ke bawah, dia akan menghasilkan tekanan. Tekanan akan dipindahkan ke ombak besar. Pada masa ni, incap kawalan sebelah kiri ni dah tak terbuka dah. Tetapi, sebabkan kita tolak pemegang tadi, menyebabkan tekanan cecair ni akan dipindahkan kepada incap kawalan sebelah kanan. Okey, tekanan dipindah sekata. Okey, menyebabkan akhirnya beban akan terangkat ke atas apabila cecair ni dipindahkan ke ombak yang lebih besar. Ombak kecil ditekan ke bawah untuk menghasilkan tekanan yang dipindahkan ke ombak besar. Okey, pada masa inilah cecair ni akan meningkat dalam silinder yang besar, seterusnya meningkatkan akan menyebabkan beban tu terangkat ke atas. Okey, selalunya kita nak angkat kereta lah untuk betulkan roda kereta dan sebagainya. So, kalau kita nak angkat sendiri guna tangan tak daya. Tapi guna jack hidrolik sahaja dengan angkat pemegang tu, kita boleh mengangkatkan beban kereta ni. Dan apabila kita nak turunkan balik, apabila beban hendak diturunkan, so kita open incap pelepas supaya cecair dalam silinder besar semua kembali ke takungan. Kan hebat jack hidrolik ni, kita gunakan daya yang kecil dengan tangan kita dapat angkat beban kereta yang lebih besar. Okey, sekarang ni brake hidrolik. Kita tengok macam serabut ni, jangan pening. Okey, pertama sekali kita kenal pasti gambar rajah dulu. Okey, anak-anak, ini adalah sistem brake dalam kereta, di mana ini adalah takungan minyak brake dan paling penting mesti ada incap brake. Ini incap brake dan ini adalah salur pipe brake. Kita tengok dahulu sebelah kiri. Okey, ini adalah brake cakera roda hadapan dan ini pad brake. Ini pad brake dan ini adalah dia punya disc brake atau cakera keluli. Ini cakera keluli. Ini pad brake. Manakala roda belakang ada brake gelendong, di mana ini adalah brake gelendongnya. Okay, ini adalah brake kasut atau shoe brake dan ini adalah pelapik brake. Berbeza sedikit dan ini silinder kecilnya. Roda hadapan pun ada silinder kecilnya DAB tu. Okay, so kita tengok pertama sekali. Apabila injak brake dipijak, ombak silinder induk ditolak. So, kita pijak di sini, maka ombak silinder induk akan ditolak. Bila ditolak sahaja, ombak silinder induk tu, maka tekanan akan terhasil. Dan tekanan ni akan dipindahkan ke minyak brake,
melalui minyak brake ke silinder kecil pada setiap roda kereta. So anak-anak akan tengoklah pada roda hadapan, ombak kecil akan menolak pad brake dan menekan pada cakra yang berputar bersama roda. Okey, dan gerakan roda akan diperlahankan atau dihentikan. Kita pijak pad brake akan menghasilkan tekanan, kemudian tekanan dihantarkan kepada minyak brake akan sampaikan tekanan dia pada silinder kecil dan seterusnya akan menyebabkan pad brake ni akan ditekan kepada cakra keluli, menyebabkan putaran roda dihentikanlah. Okey, kalau roda belakang pula, bila kita pijak je brake, maka tekanan terhasil, tekanan dipindahkan melalui minyak brake dan pada roda belakang, ombak kecil akan menolak kasut brake ke arah luar, ke arah pelapik brake. Okey, dan menekan gelendong brake, menyebabkan putaran roda diperlahankan atau dihentikan. Okey, injak brake memindahkan tekanan ke ombak pada silinder induk, kemudian cecair brake akan memindahkan tekanan pada ombak A dan B pada pad brake cakra roda hadapan, dan tekanan yang dipindahkan melalui cecair brake akan menggerakkan pad brake lah, menyebabkan ditekan pada silinder cakra keluli ni, ataupun dia akan tekan pada gelendong, menyebabkan putaran roda akan dihentikan. So itu kegunaan prinsip hidrolik dalam brake hidrolik. Ingat, kita pijak brake tu dayanya kecil sahaja, tapi dapat menghasilkan bukan daya yang besar, dapat bertindak ke atas beban yang lebih besar dayanya dengan menggunakan tekanan yang sama. Okey, begitu juga dengan power steering. Power steering ni dengan mudahnya kita boleh membelok ke kiri, ke kanan, ke sana, ke sini. Okey, ke kiri, ke kanan dengan menggunakan steering kuasa. Kalau dah tak ada steering kuasa ni, maka anak-anak akan, setiap driver lah akan berpeluh-peluh untuk membelokkan roda tu ke kiri dan ke kanan. Sebab daya dia sangat besar. So dengan adanya steering kuasa, ada minyak steering yang merupakan bendalirnya, menyebabkan daya yang kecil dapat bertindak ke atas beban yang lebih besar. Okey, itu adalah tentang sistem hidrolik. Itu sahaja tentang perkongsian pada hari ini. Anak-anak ingat, sistem hidrolik bertindak ke atas suatu cecair yang berada dalam satu sistem tertutup, dan kita gunakan daya yang kecil untuk mengangkat atau bertindak ke atas daya yang lebih besar. Itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, di dalam kenderaan ada beberapa penggunaan cecair hidrolik. Contohnya seperti automatic transmission, kita gunakan ATF. Dan di shock absorber kita gunakan hidrolik sebagai penerima hentakan. Dalam sistem brake pun kita gunakan hidrolik, iaitu brake fluid. Begitu juga dengan power steering oil. Kesemua ni grade dia lebih kurang SAE 10 hingga 20 W. Okey, di dalam sistem transmisi automatik, cecair hidrol ni perlu ditukar sekiranya penggunaan sudah mencapai 40,000 km ataupun 2 tahun penggunaan automatic transmission. Jika dia tidak menukar, cecair tersebut akan berubah warna dan performance sistem automatik itu akan kekurangan, dan ini akan menyebabkan komponen-komponen itu akan haus dan rosak. Ini sebagai contohlah minyak yang baru untuk ATF, automatic transmission fluid, dan belah bawah tu kita tengok dia akan gelap sedikit lah kalau dia dah digunakan. Ini sudah kotor lah.
slush ataupun kita punya abuk besi itu akan terhasil. Okey, untuk memastikan ini tidak berlaku, kita perlu menukar setiap 60,000 km. Untuk gear manual lah. Untuk gear manual pula menukar minyak setiap 60,000 km atau 3 tahun. Atau rujuk kepada cadangan pengeluar kenderaan tersebut. Okey, kesan-kesan jika minyak gear tidak ditukar lah. Minyak pelinciran tidak ditukar, prestasi akan berkurangan. Ini untuk gear manual gear akan bunyi bising, dia humming. Gear tersekat dan gear tidak boleh bergerak. Tersekat tu maksudnya dia punya synchronizing dia tidak lancar, dan kenderaan tidak boleh digerakkan kerana flow untuk drive tu tidak sampai ke roda. Okey, bagi cecair brake atau brake fluid, dia digunakan untuk memindahkan kuasa daripada tekanan brake pedal dihantar ke master cylinder, dan master cylinder akan distribute dia punya hydro melalui pipeline dan dihantar ke slave cylinder. Di slave cylinder dia akan menolak piston dan menggerakkan disc brake ataupun brake caliper ataupun brake drum. Okey, ciri-ciri brake fluid adalah seperti berikut. Boleh menyerap air daripada udara. Ni dia punya takat didih berkurangan. Ini dia punya kelemahan menghasilkan buih udara, kuasa membrake berkurangan, kelemahannya. Wap air juga, dia boleh menyerap wap air juga, karat, kedap, sil bocor, berkurangan brake house, kebocoran. Bila sistem tu minyak dia bocor, mana dia akan gagal sistem brake. Ini barulah ciri-ciri suhu didih tidak kurang dari 90 darjah. Mesti lebih darjah Celsius, dan takat beku tidak melebihi negatif 40. Bersifat hygroscopic, menyerap air dari udara. Kelemahan dia. Okay, terdapat ada 4 jenis cecair brake: dot 3, dot 4, dot 5 dan dot 5.1. Jadi dot 3 ni banyak digunakan dalam kenderaan penumpang. Dia menyerap air lebih kurang 2% setahun. Jadi air diserap melalui lubang-lubang halus dapat pada sistem brake. Kelikatan cecair berkurangan dan menghasilkan karat. Itu dia punya ciri-ciri lah. Jadi cecair brake ni perlu ditukar lah. Okay, dot 4 juga lebih baik daripada dot 3. Dia ada ciri low mixture absorption. Tidak seperti dot 3, dia cepat menyerap air. Tapi dot 4 kurang sedikit. Boleh digunakan pada semua jenis kenderaan. Itu ciri-ciri lah. Okay. Dot 5 dikenali sebagai silicon brake fluid.
Dia langsung tidak menyerap air, non hygroscopic. Dot 5 dan dot 3 dan dot 4 tidak boleh bercampur. Kalau kita guna dot 3 sahajalah. Dot 5 dia berbeza, dia punya material dia. Okey. Satu lagi dot 5.1. Dia dibuat daripada non-silicon base glycol fluid. Glycol ni glycerin and alcohol. Takar didih melebihi 500 Fahrenheit atau 260 Celsius. Tapi boleh digunakan pada dot 3 dan dot 4. Sebab dia ada base dia ada glycerin dan alkohol lah. Di boiling point. Okey. Tabel ni menunjukkan breadfruit dot 3 hingga dot 5.1. Di sini kita tengok ada minimum boiling point spec semasa kering dan semasa basah. Awak boleh tengok sendiri. Jadi setiap cecair berek tidak boleh menyertakan didih yang kurang daripada 190. Kalau kita tengok semua lebih pada 100, 205 lah yang paling rendah masa kering. Wet tu kita bincang wet and dry. Okey, ada apa pertanyaan? Okey, hubungan masa penggunaan boiling point. Kalau kita guna lebih lama, kita punya boiling point tu akan menurun lah. Boiling point temperature yang tengok graf yang berkala merah tu. Kalau new vehicle, dia punya boiling point dia tinggi lah. Ingat brake ni dia akan menerima kepanasan tu daripada disk. Dia akan hantar dia punya geseran dan dia akan pindahkan thermal kepada cecair tu, sehingga boleh mendidih. Contohnya kalau awak turun daripada Genting Highland pergi ke Kuala Lumpur, tentu awak punya disc brake tu akan menghasilkan geseran, menyebabkan suhu cecair breadfruit ni akan mendidih. Tapi ini graf performance breadfruit daripada new vehicle hingga after 3 years. Jadi ini menyebabkan kita punya cecair brake ni perlu ditukar. Okay. Jadi cecair brake ni telah dikodkan mengikut color lah. Kalau dot 3 tu color dia jernih, kuning cair, biru, merah tua. Kalau dot 4 tu ada yang jernih juga, sama macam dot 3 lah. Tapi dot 5 ni berbeza, dia ungu, purple. Dot 5. Dan dot 5.1 ni sama macam dot 3 dan dot 4. Cuma dia bagi tahu lah situ dot 5.1. Jadi kita kena pastikan manufacturer recommend yang mana kita gunakan. Kita kena gunakan mengikut manufacturer punya cadangan lah.
Okay, ni kalau kita tengok antara minyak baru dan minyak dah telah digunakan. Okey, kalau kita tengok pada gambar tu dia ada vapor locking. Vapor ni macam dia akan jadi satu bubble lah. Ini tidak baguslah untuk sistem brake. Benda ni akan berlaku apabila kita press, beri tekanan pada cecair brake tu, dia akan create satu bubble, bergantung pada lama ke baru brake apa ni root. Okay, ini kesan-kesan jika cecair brake tidak diganti lah, tak ditukar, dia cepat mudah mendidih lah. Kalau turun bukit, contohnya bukit Genting Highland, Cameron Highland, jadi dia gagal, awak punya brake akan gagal, dia akan fail. Setiap 10,000 ataupun 6 bulan kita boleh tukar lah, ataupun penggantian, pemisahannya 10,000, penggantiannya 40,000, kena tukar kita punya brake fluid. Kita ikut sebagai mekanik kita kena lakukan. Kalau tidak, benda yang akan berlaku, perkara-perkara yang tak dijangka akan berlaku lah. Contohnya brake fail lah, berlaku di banyak-banyak di Genting Highland, banyak bas terbabas, kereta terbabas, kereta langgar belakang. Kesan yang sampingannya juga jika tidak tukar brake fluid ialah kita punya masa silinder akan berkarat, wheel dan masa silinder akan rosak, cecair akan leak lah, bocor. Jadi kalau berlaku begitu, kedua-duanya akan perlu ditukar lah, master cylinder dan slave cylinder. Oh no, bukan slave cylinder, slave. Okey, ini gambar menunjukkan kita punya flexible hose untuk sistem brake. Ini terdapat pada bahagian hadapan, di mana sistem gantungan dia akan turun naik. Dia tidak boleh letak pipe steel, dia letak flexible hose, flexible hose supaya kita punya sistem gantungan ni tidak mengganggu lah, boleh bekerja dengan bebas. Jadi kalau kita tengok semuanya ada jangka hayat. Flexible hose pun ada jangka hayat. Setiap 20,000 setahun kita kena flexion. Kalau berlaku begini, crack atau bugging ni, kita kena tukar lah dengan yang baru. Berlaku juga dia tersumbat, dia mengembang di bahagian dalam saluran, dia makin kecil. Bila kita tekan brake, dia boleh brake, tapi dia tak return. Mana brake kita jam lah, brake akan jam, brake caliper akan jam. Okey, bendalih hydrol juga digunakan pada power steering, dipanggil power steering oil. Dia pakai pelikatan dia sama dengan hydrol yang lain, iaitu SAE 10W dan setara dengannya.
Okey, ini gambar menunjukkan terdapat buih dalam takungan minyak. Buih itu adalah udara yang telah bercampur dengan ATF. Beza dengan gambar sebelah kiri tu, tidak ada bubble. Ini disebabkan oleh ada kemungkinan kita punya hose hidrolik, flexible hose hidrolik tu ada bocor lah, dan udara masuk dalam sistem. Jadi setiap 10,000 atau 6 bulan kita kena cek semua hose-hose yang berkaitan dengan power steering. Sekian, terima kasih daripada saya untuk tajuk kali ini.